Perkara-perkara di rumah dengan dia bercakap dengan kawan dia dekat kedai, boleh ingat lagi masa tu lidahnya sudah berzikir. Maka ini dipanggil zikir orang yang hati lalai. Maka disebut oleh Ibnu Athaillah, dia suruh kita berzikir walaupun hati kamu lalai. Berzikir daripada tidak berzikir, hati lebih-lebih lagi lalai. Maka disuruh berzikir. Bila terlalu lama kita berzikir, akhirnya zikir tadi masuk dalam hati, sehinggalah membawa kepada zikir hati. Zikir hati ni bila kita zikir la ilaha illallah, dalam hati la ma'buda illallah, tiada yang disembah melainkan Allah, hati itu hidup. Jadi kita disuruh berzikir la ilaha illallah, hati la ma'buda illallah. Bila kita berzikir lagi, dalam lagi la maqsuda illallah. Bila dah berzikir lagi la mawjuda illallah, ini hak dalam lagi. Jadi peringkat awal kita berzikir la ilaha illallah, hidupkan dalam hati la ma'buda illallah, ataupun dikatakan tiada disembah melainkan Allah ketika berzikir lidah. Jadi yang dikehendaki zikir itu dalam keadaan ingat Allah. Berzikir itu dalam keadaan ingat Allah, maka yang dikehendaki hati. Yang dikehendaki hati. Kalau zikir lidah, hati itu lalai, maka zikir lalai lagi orang ini. Tetapi untuk nak hidupkan hati, mesti kena lidah dulu. Dia tak boleh tadi hati dulu, memang dia kena lidah dahulu, kecuali orang yang Allah Ta'ala beri. Dengan zikir tadi, dengan lidah, bila zikir lidah, laulah hati hidup. Maka mari zikir yang kedua, kulit yang kedua, zikir hati. Zikir hati dia kena dua-dua, la ilaha illallah, lidah, hati hidup. Jadi dia boleh. Kalau dia zikir la ilaha illallah 100, dalam hati la ma'buda illallah pun 100. Kita hari ni mungkin kita zikir 100, la ma'buda illallah 10 je kemungkinan, ataupun 5, ataupun 50. Itu sebenarnya yang nak hati. Sampai satu peringkat habis dah zikirnya, dia serentak la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Dia zikir hati tu. Mari yang ketiga, hati saja, lidah tidak berzikir. Jadi peringkat biar dalam dah orang sudah tidak berzikir. Tidak berzikir itu bukan mereka meninggalkan zikir. Tidak berzikir itu apabila hati sudah berzikir. Inilah yang kita faham. Sebab tu ulama-ulama tasawuf mengatakan sahabat-sahabat Nabi ini, mereka itu golongan yang hidup hati. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka ini para sahabat selalu berzikir kepada Allah, mengingati Allah ketika berdiri, duduk dan ketika baring. Mereka ingat kepada Allah, hati mereka hidup. Bila hati mereka hidup, pandangan mereka tadi melihat kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka itu memikir apa yang mereka lihat di langit dan bumi. Sebab itu saya kata pandangan ahli zikir kepada alam tidak sama dengan orang yang tidak berzikir. Orang yang tidak berzikir, dia melihat kepada alam, melihat kepada bukit-bukitlah. Tetapi orang yang ahli zikir melihat kepada bukit, melihat kepada itu kuasa, kudrat iradat Allah. Orang yang ahli zikir, boleh jadi dia sudah zikir hati, hatinya sudah hidup. Tapi bila lidah dan hati, tapi bila dia berzikir, hati dia dah hidup lagi, dia melihat bukit, dia melihat kepada Allah. Dia nampak pada Allah, baru dia kata Allah yang mencipta bukit. Orang yang tidak berzikir, itu bukit. Dalam sikit, bukit dicipta oleh Allah. Berzikir lagi, Allah mencipta bukit. Itu gambaran saja. Maknanya, jadi supaya hati itu hidup, kemudian mereka berzikir hati. Peringkat yang ketiga, lidah sudah tidak berzikir. Lidah tidak berzikir, yang berzikir adalah hati. Zikir telah pun teguh di sana, di hati sanubari. Kalau orang berzikir, nanti kita terasa hati kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sedar lidah kita tutup dah, tapi hati tu berzikir. Ini akan rasa kalau orang tu ahli zikir betul-betul. Dia akan rasa macam tu. Maka kadang-kadang hilang, kadang-kadang datang balik. Kadang-kadang mari hilang balik, kadang-kadang datang balik. Mari zikir dengan hati ni. Tu kena usahakan lagi. Dia sudah teguh, tapi tidak mantap lagi. Maknanya hati sudah berzikir dengan sendiri dah. Kadang-kadang dia kena usaha lagi. Seandainya hati tadi ingin dipalingkan kepada perkara lain, maka memerlukan kepada usaha. Orang yang sudah hidup hati, kalau kita berzikir hati yang hidup, mulut diam je, senyap je, hati zikir la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang dia jadi paling balik, hidup kejap, hilang kejap, kena usaha lagi.
Maka berhajat usaha untuk meneguhkan hati agar sentiasa berzikir. Dia kena usaha lagi supaya hati itu hidup lagi. Sebagaimana orang nak hidupkan hati, peringkat yang kedua dia kena lidah kena mari juga baru hati hidup. Maka mari peringkat yang keempat ialah isi, iaitu Allah diingati teguh di dalam lubuk hati. Masuk yang keempat, dalam terus masuk. Ni tak ada lekat terus dah, Allah duduk dalam hati. Mana lekat terus zikir dia ada Allah, maka zikir akan pergi dan terselindung. Dan inilah yang dicari. Zikir sudah tidak nampak, hati mereka sudah berzikir. Dia sudah tidak berzikir, tapi hati berzikir. Dia tu tak berzikir dah. Orang macam ni kadang-kadang tak pegang dah tasbih. Kalau dia pegang tasbih saja, dia pegang tasbih, hati gerak, oh la ilaha illallah. Dia tak tertahan. Disebut dalam kitab hikam, dia kata orang yang macam ini ni khawasul khawas, dia berzikir tak tertahan dia sebagaimana nafas naik turun. Kita kawal, kita zikir 100, berhenti. Lepas tu rasa nak tambah, kita boleh kawal lagi. Mari peringkat ni dia tak terkawal zikir sebenarnya. Dia ada sampai peringkat macam tu, tak terkawal zikir. Zikirnya sudah teguh di lubuk hati dia. Zikir akan pergi dan terselindung, dan inilah yang dicari. Perkara ini wujud sehingga dia tidak lagi berpaling kepada zikir. Dia tidak lagi berzikir. Yang salah faham, orang yang tidak berzikir itu berzikir. Sebab tu ada kadang-kadang orang semayang kan, lepas semayang terus bangun untuk zikir. Dia kata dalam hadis ada sahabat-sahabat Nabi lepas semayang terus bangun untuk berzikir. Kita jangan banding kita dengan sahabat Nabi. Apa yang berlaku pada para sahabat Nabi yang lepas semayang mereka terus bangun. Sebab tu kalau kita semayang di tengah-tengah tempat tu, dia tak ada habis-habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia ambil bangun tak zikir-zikir langsung. Kenapa tak berzikir? Kerana ada hadis yang mereka itu tidak berzikir. Sahabat Nabi tidak berzikir, tapi mereka itu sudah berzikir. Mereka itu berpaling kepada zikir dan tidak pula kepada hati, bahkan seluruh jiwanya tenggelam di dalam lautan ketuhanan. Habis. Ini adalah peringkat wali Allah. Berzikir habis. Tangan, kaki semua berzikir. Orang yang berzikir dia tak buat maksiat. Dia nak buat maksiat, tak boleh nak buat maksiat. Kalau dia nak buat pun Allah Ta'ala lindung. Bukan kata nafsu tidak ada, ada nafsu. Tapi bila nak mari saja Allah Ta'ala lindung dia dengan kuasa zikir tadi. Zikir tadi. Maka akhirnya sekali tangan kaki ni sudah serap habis dengan zikir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di sini sehingga berzikir, jika dia berpaling kepada zikir, tolehan itu dikira hijab dan menyibukkannya daripada mengingati kekasihnya. Maka kalau dia tidak berzikir, dia kira berdosa dah. Hidup dia kena berzikir sama. Setiap dia sedar zikir. Dan dia ni orang ni tak pegang sebeh dah. Dan kita tak tengok dah dia berzikir. Dia ini zahir berjalan dengan orang, tapi hati sudah berzikir. Setiap perbuatan dia zikir kepada Allah Ta'ala, dan dia kira berdosa kalau dia lalai berzikir. Orang yang macam ini di antara sifat dia, dia sudah tidak banyak bercakap. Kalau bercakap tu dia kira dah sibukkan dirinya selain daripada kekasih dia. Dia sudah sibuk dirinya dengan kekasih Allah Subhanahu, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang disebut di dalam kitab mengenai ulama sufi, saya lupa dah. Dia kata saya selama ni tak bercakap pun dengan orang. Maknanya berinteraksi dengan Allah, tak cakap langsung dengan orang. Padahal dia bercakap. Dia bercakap, tapi dia berasa dia tak bercakap dengan orang. Dia layan orang, tapi hakikatnya dia dengan Allah. Sibuk hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata kalaulah dia tidak berzikir, hatinya kurang berpaling daripada zikir saja, dia kira hijab dia dengan Allah. Ini hijab. Kalau amalan orang lain itu setara dia ni dah hebat dah. Zikir ni kalau boleh macam dia okey dah. Jangan zikir tu kira biasalah, mana kira alhamdulillah. Tapi bagi dia lupa sikap zikir, hijab dengan Allah. Ini kekasih Allah. Keadaan ini yang diibaratkan oleh arifin dengan fana. Inilah yang dipanggil fana billah. Sebab itu dia kira fana. Fana ini tenggelam dia dalam lautan ketuhanan, dia tenggelam. Ini berlaku kepada Halash yang bila ditanya dia kata Allah fi jaibi, Allah dalam kocek aku. Kata guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah, dia kata orang fana ini sudah melihat Khalik, tidak melihat makhluk. Sudah melihat makhluk.
Jadi ini dia panggil orang yang fana fillah. Fana fillah ni tenggelam dia dalam lautan Allah, dalam nikmat Allah. Maka dia ketika itu dia sudah fana dengan Allah. Maka Imam Al-Ghazali kemudiannya berkata, ini adalah hasil zikir. Inilah hasil zikir yang paling akhir, natijah zikir dia ini. Permulaannya adalah zikir lidah, kemudian zikir hati. Zikir hati ni paksa, secara paksaan. Kita kena paksa lagi pekat kita ni. Biar sebut la ilaha illallah, paksa hati. La ma'buda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. Latih lagi. Jadi kalau kita boleh zikir, mungkin kita tasbih kita sampai 100, tapi la ma'buda 10 baru. Latih lagi. Esok la ma'buda 20. Zikir sudah 100. Latih lagi. Paksa. Jangan gaduh mulut. Kalau mulut 1000 pun, dalam hati kosong, dia kilalai lagi berzikir. Berzikir. Sebab itu kita tak gaduh banyak. Macam kita ni, kita beri zikir, mana zikir 100, 300. 100, 200, 300. Kadang-kadang kita terhijab dengan banyak, ataupun kita duk kejar dengan banyak. 1000 hari ni zikir. Tulis buku. Hari ni 1000 zikir. Esok zikir lagi. Mari 1000, hari ni 2000. Padahal dalam hati tak hidup langsung. Tak hidup langsung. Baik orang tu zikir 100 je, dalam hati hidup. Maka pekat kedua, Imam Ghazali kata zikir hati secara paksaan. Paksa. Mari. Kemudian seterusnya dia mari zikir hati secara tabi'i. Tabiat zikir hati. Hati tu jadi tabiat dia dah berzikir. Itu pekat ketiga. Setelah dipaksa zikir. Jadi zikir hati ini nak paksa, dia kena lidah dulu. Lidah. La ilaha illallah, hati pun mari. La ma'buda illallah. Paksa gitu. Kemudian lama sikit sudah dipaksa, jadi hati itu jadi tabiat dia berzikir. Kemudian hilang zikir saja, yang kekal ialah yang diingati Allah. Dia tak ada la ilaha illallah, main Allah ya. Dia pegang tasbih, tangan dia gerak Allah. Kaki langkah Allah lalu mari, hati gerak sama. Bergerak itu mengikut anggota dia, sebab tangan kaki sudah berzikir. Sehingga kan dia pegang tasbih je. Zikir mari Allah. Dia tengok apa, ingat pada Allah. Ini zikir yang sudah dalam. Zikir yang sudah dalam, inilah dia nak beritahu peringkat zikir yang perlu kita lalui. Kalau sampai tahap ini, alhamdulillah. Ini zikir ini, kita zikir syariat baru, zikir lidah, la ilaha illallah. Kadang-kadang tenggelam dengan tajwid lagi. Kadang tenggelam dengan banyak bilangan. Kadang-kadang tenggelam dengan iling kepala je. Dia tipu iling kepala saja. Kadang-kadang masih lagi lalai. Ini peringkat awal, tak apalah. Peringkat awal ni disuruh kita berzikir. Besar kelebihan zikir kalau orang ambil tahu mengenai kelebihan zikir. Baru hidup hati. Ilmu menjadi serap dalam hati apabila berzikir. Maknanya membaca Quran lebih lagi serap apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok. Maka zikir individu dan berjemaah. Zikir kita boleh buat individu dan boleh buat berjemaah. Maka ibadah yang dilakukan secara berjemaah termasuklah zikrullah, lebih banyak kelebihannya berbanding jika dilakukan secara bersendirian. Jadi kita boleh buat, kalau sembahyang afdal berjemaah, zikir pun afdal berjemaah. Maka kita boleh melakukan zikir secara berjemaah. Maka ini lebih baik kalau kita berzikir seorang diri dalam keadaan kita lalai. Maka semasa berjemaah, semua hati berhimpun ramai-ramai. Jadi kita minta zikir biar sama. Jangan apa ni, Tok Imam duk terkejar makmum zikir laju. Kita start gear 2 je masuk gear 3. Maknanya kita baru nak masuk gear dah, dia gear 3 dah. Akhir kali dia tinggal kita. Dah kejar, kita kena berhenti awal-awal. Jadi nak beritahu zikir sama. Persamaan zikir ini merupakan kesatuan hati. Macam mana kita nak jemaah kita biar hati sama, zikir biar sama. Biar la ilaha illallah, bila start tu sama. Imam kata la, makmum pun kata la. Biar sama, maka itu kesatuan zikir.
Maka tak perlu banyak-banyak. Kalau kita zikir pas 1000 tapi semua berterapur belaka tak sama, dia tak ada kesan tu kurang. Sebab cahaya zikir ini akan bersatu dengan kalimah yang satu, dengan ucapan yang satu bersamaan dari segi zikir. Ini penting. Maka dia kata di sini, zikir tadi supaya nak jadi teguh tadi, mesti semua hati berhimpun, roh tolong menolong wujud. Maknanya jadi akan roh kita, semangat kita ataupun apa dia panggil zikir kita akan bersama. Jadi kita kalau nampak orang tak kerja slow sikit, lepas tu kita sama macam orang kawat lah. Sebab tu disebut dalam hadis, arwahun jundum mujannadah. Roh kita ini adalah askar yang terlatih. Roh ni kita ada gini contohnya. Kalau bab subah kita berkawan, kita ni nak ke agama, kita ni nak sembahyang jemaah, kita ni nak suka cakap bab agama. Dia tak akan boleh masuk dengan orang yang tak suka macam ni. Itu dipanggil arwahu jundum mujannadah, seperti askar yang terlatih. Kalau askar terlatih macam mana dia kawal? Angkat kaki sama aja. Pusing kanan, pusing kanan. Sama saja. Pusing kiri, kiri kanan. Ruh kamu ini seperti askar yang terlatih. Sebab apa kita jumpa dia, kita Allah duduk sejam masa macam 5 minit saja. Cakap dah puas, Allah nak garik dah. Mula kalau ikutkan nak cakap lama lagi. Sebab roh kita bersamaan. Tapi kalau roh tidak bersamaan, cakap 5 minit, bila nak balik orang ni? Maknanya jadi tak masuk. Sebab tu kena hidupkan roh. Jadi macam mana nak sama? Nak sama roh tadi. Maka persamaan ni melalui zikir. Sebab itu kita disuruh duduk dalam majlis zikir. Hatta walaupun ahli maksiat sama, duduk dalam majlis zikir. Cabut maksiat dia duduk dalam majlis zikir, akan tercabut. Tapi dengan syarat biar sama. Dia ini malah belajar agama, dia ni Allah tak suka semacam, dia ni tak suka tu, duduk majlis zikir, roh dia akan masuk. Akhir sekali dia akan bersamaan juga dengan orang ni cakap agama, dia rasa sedap dia cakap agama, sebab roh dia sudah masuk dah. Maka dia kata di sini mesti ada kesatuan. Maka roh tadi tolong menolong wujud. Yang lemah mengambil semangat yang kuat. Itu tolong. Orang ni semangat ke apa? Kita dah rock, kita duduk dengan dia zikir, semangat kita pun semangat juga. Kesan daripada dia zikir tadi, dia dah berzikir lama dah. Jadi bila kita baru nak berzikir, bila duduk dekat dia, cepat terkesan dalam hati kita. Cepat terkesan dalam hati kita bila kita duduk. Sebab tu hari ni kadang-kadang kita majlis ilmu, alhamdulillah, majlis zikir ada. Ilmu ni dihidupkan dengan zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Bertanya kamu pada ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Kenapa tidak disebut fas'alu ahla ilmi in kuntum la ta'lamun? Tanyalah ahli ilmu kalau tak tahu. Tapi Quran dia kata bertanya kamu ahli zikir. Jadi ilmu itu ada, kita ambil majlis ilmu, tapi majlis zikir tak ada. Maka kena hidupkan ilmu dengan majlis zikir kepada Allah Ta'ala. Quran sudah baca, tapi zikir tak ada. Maka bacaan Quran tadi menyebabkan tidak hidup. Kalau kita tidak berzikir, mesti kena ada zikir. Kecuali hati sudah berzikir, sudah berpaling daripada zikir dah zikir. Ini orang macam ni, kalau dia berzikir, dia baca Quran menangis je. Sama ada dia tahu makna ke tak tahu makna, dia akan terkesan di dalam hati. Sebab tu saya tanya seorang guru saya. Saya tanya Tuanku Ibrahim, banyak dah baca Quran, khatam dah tiap-tiap tahun Ramadan berapa kali khatam, berpuluh-puluh kali dah khatam, kenapa tidak ada kesan? Dia kata hidupkan hati dulu. Hidupkan hati dulu dengan berzikir. Nanti bila hati berzikir, baca Quran yang Allah jelera dia. Orang yang hidup hati dia baca Quran, dia akan menangis. Dia akan rasa keagungan Quran tadi apabila hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini mengambil semangat daripada yang kuat, roh yang lemah ambil semangat daripada yang kuat. Maknanya duduk bersama dengan ahli ibadat, ahli maksiat, jadi kuat juga beribadat pada Allah. Yang kelak mengambil cahaya daripada yang cerah. Orang yang zikir ini, ahli zikir, hatinya bercahaya sebenarnya. Orang yang tidak zikir, hatinya gelap. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya.
Dia tidak sebut mengeluarkan kamu daripada sesat kepada hidayat, mengeluarkan kamu daripada maksiat kepada ibadat, mengeluarkan kamu daripada kejahatan kepada kebaikan. Dia tak sebut gitu dalam Quran. Dia sebut yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka itu daripada kegelapan kepada cahaya. Jadi kita duduk gelap kena cari cahaya. Cahaya ada pada apa? Cahaya ada pada zikir. Jadi kita gelap yang tidak ada zikir ini, kita duduk dalam majlis zikir, bermakna kita menghidupkan cahaya. Ambil daripada orang yang sudah berzikir, duduk dekat dia, dia berzikir, ada cahaya. Kita gelap ni, zulumat ni, banyak dosa, duduk dekat dia, habis bercahaya hati kita. Itu kaedah dia sebenarnya, kaedah. Kaedah. Maka tidak dapat tidak bila kita berzikir saja kita seolah-olah ambil cahaya. Ambil cahaya, mengambil cahaya daripada yang cerah, yang jahil mengambil ilmu daripada yang alim. Begitulah keadaan. Kalau yang jahil ambil ilmu dengan yang alim, kalau yang hati gelap ambil ilmu dengan yang berzikir. Itu kaedah dia. Kenapa kita perlu belajar ilmu? Sebab kita jahil, tidak ada ilmu. Maka kejahilan ni perlu diisi dengan apa? Dengan ilmu. Okey, baik, ilmu. Hati kita cerah ke gelap? Gelap. Sebab apa gelap? Disebut dalam Quran, orang yang buat jahat akan ada titik hitam dalam hatinya. Buat jahat lagi, hitam, titik hitam tambah lagi, akhir kali hati menjadi gelap. Hati ini ada hati gelap, ada hati keras, ada yang hati mati, ada yang hati rosak dan sebagainya. Jadi nak beritahu, hati yang gelap ini mesti dibersihkan. Tidak adalah cara bersih, kena cari cahaya. Maka bila duduk dalam majlis zikir, hati akan bercahaya, insya-Allah. Ahli maksiat tara mana pun duduk dalam majlis zikir, istiqamah, duduk sama, cabut maksiat dia. Kalau dia ahli maksiat pun dia berzikir, tak boleh nak buang lagi maksiat, zikir lagi biar. Satu hari cabut juga, akan tercabut juga dia punya tu maksiat dia. Sebab apa? Sebab zikir ini memberi cahaya, dan kuasa zikir ini cukup kuat. Kuat untuk kita membersihkan hati kita. Maka dia kata, Nabi SAW bersabda, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza maratum bi riyadil jannah farta'u qalu wa ma riyadul jannah hilaku zikri. Yakni hilaku tu halaqah. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka petiklah. Farta'u ni maknanya berseronok-seronoklah. Petiklah apa yang ada dalam taman syurga. Maka para sahabat bertanya, apakah taman-taman syurga itu? Nabi beritahu pada sahabat, di atas muka dunia, kalau kamu jumpa taman syurga, kamu duduk dalam, kamu ambillah, petiklah buah ataupun berseronok-seronoklah dalam taman syurga tadi. Lalulah sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, apakah taman syurga? Nabi kata, kalau kamu lalu di taman syurga, kalau kamu jalan jumpa taman syurga, duduk situ. Kalau ada buah petik, kalau ada tu, duduk situ. Rasakan kenikmatan duduk dalam taman syurga. Sahabat Nabi tanya, apakah dia taman syurga? Sebab bila sebut syurga ni dekat ke akhirat nanti. Nabi sudah sebut taman syurga. Lalulah Nabi mengatakan, hilaqu zikri, yakni halaqah zikir. Yakni perkumpulan, ataupun dipanggil halaqah zikir, perkumpulan orang yang berzikir. Itu adalah taman syurga. Hari ini hati kita serabut duduk dalam majlis zikir, serabut juga duduk lagi. Hari ini apa masalah ni? Tidak tenang saja duduk dalam majlis zikir. Semakin ramai orang berzikir, semakin hidup hati kita. Maknanya duduk majlis zikir itu akan rasa ketenangan, akan rasa keseronokan. Tidak ada majlis yang paling nikmat kalau kamu betul-betul faham, kalau kita betul-betul dapat merasai nikmat yang paling sekali, yang paling nikmat di atas muka dunia. Majlis apa? Majlis zikir. Majlis zikir Allah akan rasa. Sehingga kan kadang-kadang duduk majlis zikir, keluar majlis zikir, tenang hati. Allah, bila pula majlis zikir? Tak payah, malam esok dia. Maknanya majlis zikir. Jadi nak beritahu halaqah zikir. Sebab tu kita ada majlis zikir, kena hidupkan. Ramai sudah menghidupkan majlis ilmu. Alhamdulillah, ilmu pengisian daripada jahil kepada alim. Jadi zikir pengisian daripada hati yang lemah kepada hati yang bercahaya, hati yang gelap kepada hati yang bercahaya. Itu ada pengisian dia, ada pengisian dia.
Jadi kita sudah alhamdulillah sudah bagus bagi yang ilmu kita isi. Kenapa diisi ilmu? Kerana jahil. Tetapi hati yang gelap kenapa tidak dicerahkan hati? Maka mesti kena ada majlis ilmu. Maka duduk dalam majlis ilmu. Bahkan Nabi SAW menggalakkan sentiasa berada dalam majlis zikir. Lalu ulama ada mengatakan majlis zikir termasuk juga majlis ilmu tu, termasuk majlis zikir. Tapi kalau hati sudah hidup, hati betul sudah hidup, kita duduk dalam majlis ilmu ni lebih lagi terkesan hati kita. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, inna lillahi tabaraka wa ta'ala wa malaikata sayyaratan wa fadla'a yaltamisuna majalisal zikri fil ardi fa idza atau ala majlisi zikri haffa ba'dhum ba'dan wa ajnihatihim ila sama fa yaqulu man aina jitum min aina jitum fa yaqulu ji'na min inda ibadika yusabbihunaka wa yuhammidunaka wa yuhallilunaka wa yas'alunaka wa yastajirunaka fayaqulu ma yas'aluna wa huwa a'lamu bihim fayaquluna yas'alunaka al-jannata fayaqulu wa hal ra'awha fayaquluna la ya rabbi fayaqulu fa kaifa law ra'awha summa yaqulu wa mimma yastajiruna wa huwa a'lamu bihim fayaquluna minan nar fayaqulu wa hal ra'awha fayaquluna la fayaqulu kaifa law ra'awha summa yaqulu ishhadu anni qad ghafawtu lahum wa a'taituhum ma sa'aluni wa ajartuhum mimma istajaruni fayaqulu rabbana inna fihim abdan khatta'an jalasa ilaihi wa laysa minhum fayaqulu wa huwa aidan qad ghafawtu lahu. Masya-Allah. Hum al-qaumu la yashqi bihim jalisuhum. Ini hadis yang begitu hebat, hadis yang begitu besar kelebihannya. Kalau kita dengar hadis ini, saya rasa siapa yang tak pergi majlis zikir ni memang dia tidak faham hadis ini mengenai kebesaran majlis zikir. Kalau orang faham mengenai majlis zikir ini, dia akan tahu betapa besarnya majlis zikir ini. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala mempunyai malaikat-malaikat yang bagus akhlaknya. Malaikat la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah taala menjadikan malaikat ini tidak pernah derhaka apa yang Allah taala perintah dan melakukan apa yang Allah taala perintahkan kepadanya. Lalu berlega-lega mencari majlis-majlis zikir. Malaikat akan berjalan-jalan mencari majlis-majlis zikir. Sebab tu kita mengharapkan kalau boleh dekat negeri kita ni penuh dengan majlis-majlis zikir, supaya hidup masyarakat berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah malaikat akan mencari-cari majlis-majlis zikir ini, berlega-lega mencari majlis-majlis zikir di muka bumi. Dan apabila mereka mendapati majlis tersebut, yakni majlis zikir, bila malaikat berjalan-jalan jumpa majlis zikir, setengah mereka memayungi setengah yang lain dengan sayap-sayap mereka hingga ke langit. Lalu malaikat memayungi majlis zikir. Allah Ta'ala berfirman, dari mana kamu datang? Mi aina jitum. Selepas daripada malaikat duduk dalam majlis zikir, lalu malaikat akan berjumpa dengan Allah. Apabila malaikat sampai kepada Allah, lalu malaikat ditanya oleh Allah, min aina jitum, daripada mana kamu datang? Lalu mereka menjawab, kami datang di sisi hamba-Mu. Kami datang setelah kami bersama dengan hamba kamu. Mereka bertasbih, mereka bertasbih kepada kamu, mereka menyucikan kamu, mereka bertahmid memuji kamu, mereka bertahlil mengesakan kamu, mereka memohon daripadamu dan meminta perlindungan daripadamu. Denganmu. Allah Ta'ala bertanya, apakah yang mereka minta? Apakah yang mereka pohon? Sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui keadaan mereka.
Kata ulama, setiap pertanyaan Allah menunjukkan perkara itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Lalu mereka menjawab, mereka meminta daripadamu syurga. Orang-orang ahli zikir mereka minta syurga kepadamu. Lalu Allah Ta'ala bertanya, adakah mereka telah melihatnya? Adakah mereka telah melihat syurga? Lalulah mereka menjawab, belum wahai Allah Ta'ala, mereka belum pernah melihat syurga. Lalu Allah Ta'ala bertanya, bagaimanakah seandainya mereka itu melihat syurga? Lalulah kemudian mereka bertanya, dan daripada apakah yang mereka meminta? Adakah mereka telah melihatnya? Mereka menjawab, belum wahai Tuhanku. Maka Allah Ta'ala berfirman, maka bagaimanakah seandainya mereka telah melihat syurga itu? Kemudian dia bertanya, dan daripada apakah mereka minta perlindungan? Dan sedang dia lebih mengetahui keadaan itu. Maka malaikat khabar mereka belum tengok syurga. Kalau mereka melihat syurga, saya mereka akan banyak lagi beribadat kepadamu. Dan apa lagi yang mereka minta perlindungan? Lalu mereka menjawab, mereka meminta perlindungan daripada neraka. Allah Ta'ala bertanya, adakah mereka telah melihatnya neraka tadi? Maka mereka menjawab, tidak ya Allah, hamba-Mu yang berzikir tidak melihat neraka pun. Allah Ta'ala berfirman, bagaimana sekiranya mereka telah melihat neraka itu? Bagaimana kalau mereka itu melihat neraka? Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman, lalu malaikat kata, hadis ni panjang sebenarnya, malaikat kata, kalau mereka itu melihat neraka, mereka akan takut kepadamu dan bersungguh-sungguh buat amal ibadat, meninggalkan maksiat. Lalulah Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, saksikanlah bahawa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka yang duduk dalam majlis zikir. Satu jalan kita nak bersih hati duduk majlis zikir. Ramai orang bertanya, macam mana saya Ustaz, saya banyak dosa. Macam mana saya Ustaz tidak istiqamah dalam ibadat? Macam mana saya Ustaz, saya ni buat ibadat tapi tak boleh nak tinggal maksiat. Orang saya rasa bersalah. Macam mana saya Ustaz, saya ini banyak sangat rasa tidak tenang, rasa tidak tenang buat amal ibadat, rasa keluh kesah. Jawapan dia satu je, duduk majlis zikir. Majlis zikir, duduk majlis zikir. Insya-Allah dengan kita banyak duduk majlis zikir ni akan terasa kesannya. Dengan syarat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia kata, Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, wahai malaikat, saksikan aku kepada orang yang berada dalam majlis zikir, aku ampunkan dosa-dosa mereka. Aku ampunkan dosa mereka, dan aku telah berikan kepada mereka apa yang mereka pohon. Kalau mereka itu minta syurga, aku bagi syurga. Maknanya, dan aku telah jauhkan mereka daripada apa yang mereka minta jauhkan, dan kalau mereka minta dijauhkan daripada neraka, aku akan jauhkan mereka daripada neraka. Ini kelebihan orang yang ada dalam majlis zikir. Bahkan kita duduk majlis ilmu pun lambat nak sapa juga kadang-kadang, tetapi duduk majlis zikir lebih cepat kata ulama, kalau dia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan duduk majlis zikir, orang ini katanya kalau dah dia minta syurga akan dapat syurga. Kalau dia minta neraka akan dijauhkan daripada neraka. Dia minta dijauhkan neraka, dijauhkan daripada neraka. Ini kelebihan orang yang berada di dalam majlis zikir. Lalu malaikat berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya di samping mereka ada hamba yang banyak melakukan kesalahan. Lalu malaikat kata, ya Allah, kamu ampunkan semua orang yang ada dalam majlis zikir, sedangkan orang yang ada dalam majlis zikir itu ada yang mereka itu ahli maksiat. Boleh jadi yang duduk majlis zikir itu kaki minum arak. Boleh jadi yang duduk majlis zikir itu berzina. Boleh jadi yang duduk majlis zikir itu berjudi. Boleh jadi yang duduk majlis zikir itu mengkhianati hak orang. Maknanya ada buat perkara-perkara dia dengan Allah. Kalau dengan orang tu kena minta ampun dengan orang. Ada dosa dia dengan Allah. Lalu Allah Ta'ala beritahu dia memang ada di kalangan mereka yang melakukan dosa besar. Walaupun dia duduk dalam majlis zikir itu, mereka itu ada duduk bersama-sama melakukan kesalahan. Dia duduk bersama-sama mereka, sedangkan dia bukan daripada kalangan mereka. Dia bukan ahli zikir. Boleh jadi hari tu baru start malam tu zikir. Oh, majlis zikir tak ada orang buat, mari kali majlis zikir buat benda apa? Oh, zikir duduk saja majlis zikir. Duduk saja majlis zikir, tolak malam tu dia baru siapa? Orang kata lama dah orang ajak biar pergi sekali-kali. Dengar acak dah orang kata buat majlis zikir, dengar dari jauh-jauh gitu. Biar pergi sekali. Kebetulan dia masuk malam tu.
Tidak mustahil malam tu dia duduk, walaupun dia tu bukan ahli zikir. Kata malaikat, ada di kalangan mereka dia tu ahli maksiat, dia buat dosa banyak, dan dia bukan ahli zikir. Tolong dia mari ya itu. Dia mari saja hari tu. Adakah yang diampunkan ni orang ahli zikir, yang orang mari kebetulan hari tu baru hari tu berzikir dan dia ahli maksiat, diampun ke tidak diampun? Lalu Allah Ta'ala kata, dia juga telah ku ampunkan. Besarnya majlis zikir. Kenapa kita tidak mahu lagi hidup majlis zikir? Kita sudah faham mengenai keadaan majlis zikir. Sebab tu kita cuba hidupkan pada masyarakat. Kenapa masyarakat tidak mahu berzikir? Kenapa hati kita tidak mahu berzikir? Nak beritahu besar kelebihan orang yang berada di dalam majlis zikir. Kalau orang fahamlah majlis zikir, mereka akan sentiasa menghadiri majlis zikir. Kalau boleh dia kalau boleh majlis zikir tu tiap malam, tak apa, sebab diampunkan oleh Allah. Diampunkan oleh Allah. Sebab tu di Indonesia, kata Taufikur Rahman, maknanya kalau lah katakan apa ni, mingguan 10,000 orang mingguan 10,000. Mari sebulan sekali, bulanan sebulan sekali 100,000 penuh. Tanya kita nak khabar malu. Mingguan 100 orang, bulanan Allah nak tahu berapa orang tahu. Nak beritahu. Sebab masyarakat kita tidak dapat memahami lagi mengenai kelebihan majlis zikir. Sehingga kan disebut dalam hadis pada malam ini mengatakan bahawa kalaulah kamu ini ahli maksiat pun, kalau kamu duduk majlis zikir, boleh jadi kita ni dah banyak sangat maksiat pada Allah, ibadat pun rasa malas, boleh jadi malam tu kita duduk majlis zikir, lalulah pada malam itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Orang ramai-ramai yang berzikir, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa kami semua, masukkanlah kami di dalam syurga, dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Allah Ta'ala menyebut di dalam hadis ini mengatakan bahawa ketahuilah wahai malaikat, walau mereka itu bukan ahli zikir, bahawa aku ampunkan kalau dia duduk dalam majlis zikir. Maknanya maka perlu kita hidupkan majlis zikir. Dalam hadis lain pula, an Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min qaumin yazkurunallah illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazala alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indahu. Daripada Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma, kata beliau, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada satu kaum yang mengingati Allah, satu kumpulan, satu golongan yang ingat Allah, kecuali malaikat memayungi mereka. Malaikat memayungi mereka serta rahmat menyelubungi mereka, ketenangan turun kepada mereka. Sebab tu kalau orang tanya kepada kita, apa saya ni susah hati sangat, kenapa hati saya tidak tenang? Berzikirlah kamu, duduk dalam majlis zikir, terselesai segala masalah insya-Allah dengan izin Allah Ta'ala.